kita dapat rasa macam satu kepuasan bila kita buat kerja tu macam, tapi dalam masa yang sama kita dapat bantu tolong orang. So dia rasa macam puas lah untuk diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aida Munira binti Nur Azli di dalam segmen Semeja Bersama CGM di podcast CGM dan YouTube Cinta Gaza Malaysia. Okey, hari ini kita bersama seorang akak cantik manis sebagai seorang digital marketer di CGM. Boleh perkenalkan diri serba sedikit, namanya, umur kalau boleh beritahu. Kalau tak apa, asal dari mana, latar belakang pendidikannya. Silakan Asma. Okey, nama saya Asma Amira binti Ramli. Umur tak boleh beritahu. Asal dari Kuala Terengganu. Saya grad dari Unit 10. Degree dalam grafik multimedia. Oh, menarik. Oh, itu pendidikan yang tinggi lah setakat ini. Yeah. Ada plan nak sama master? Tak ada. Okay. Kita move to next question, boleh? Okay? Alright. Okay, saya nak tahulah sebab Asma merupakan antara staff yang terlama. Saya rasa yang paling lama kot dekat CGM. Mungkin Asma boleh share macam mana Asma boleh masuk dalam CGM, terlibat sebagai ahli keluarga CGM. Sebelum tu saya pernah kerja dekat suatu tempat tu, tapi masa masih bekerja di tempat tu, saya dapat tahu pasal CGM ni daripada seorang kenalan. Dia bagi tahu macam ada CGM nak buat hiring. Semua tu saya cubalah apply. Saya pergi IV semua. Masa tu IV dengan beberapa orang Encik Johan, Encik Nadir, saya interview dengan diorang. Lepas tu dah apply tu dapat masuk tu. Sebenarnya saya apply untuk graphic designer lah mula-mulanya. Apply untuk graphic designer. Tapi memang masa awal-awal masuk itu dah sebagai digital marketer ke? Belum. Saya di offer sebagai jawatan graphic designer social media, tak silap saya. Lepas tu daripada situ saya kena handle social media, saya kena buat carian untuk social media lah, untuk posting, saya kena buat copywriting, dan pada masa yang sama saya kena buat juga untuk run FBX. Itu sebabkan Asma masuk menjadi ahli keluarga CGM yang terawal. Jadi masa tu tak ramai lagi. So banyaklah job scope-nya, banyaknya jawatannya, kerjanya kan. So maksudnya Asma masuk CGM melalui interview. Melalui proses sama macam orang lain, iaitu interview, ada saringan-saringan yang berlaku kan. Jadi bila diterima selepas interview, masuk dalam CGM, apa first impression tentang CGM? Saya awalnya memang tak tahu pun pasal bidang kemanusiaan ni. Yang CGM ni macam first time dengar lah. Masa interview tu sendiri sebenarnya macam saya ada ditanya soalan selain negara Syria yang bergolak, negara mana lagi yang bergolak lah. Saya sebenarnya macam masa kena tanya tu macam saya blank, sebab saya memang totally zero pasal bidang kemanusiaan ni. So masa masuk CGM tu kira macam benda yang baru lah untuk saya, sebab sebelum ni saya kerja macam bidang graphic designer juga, tapi niche macam fashion. Yang sebelum tu lagi macam sekolah. So macam saya memang kosong lah pasal bidang kemanusiaan ni. Kira berbeza lah niche-nya. Asalnya daripada fashion tukar kepada kemanusiaan, which bukan perkara yang mudah lah kan. Bukan sesuatu yang mudah. Tapi Asma berjaya sampai ke tahap ini pun. Alhamdulillah. So maksudnya masa itu Asma belum kenal lagi berkaitan dengan CGM. Dan daripada itu pun Asma sendiri cerita yang masa interview pun Asma kurang pengetahuan tentang Palestin. Tapi macam mana pula dengan sekarang? Adakah sekarang dah tahu? Sekarang
dah tahulah semua sedikit. Nak cakap tahu semua benda tu tak adalah juga. Macam boleh lah yang basic-basic tu. Kira ada peningkatan lah daripada sebelum join CGM dan selepas join CGM. Sekarang pun dah tahu selain CGM, selain Amal Palestin, NGO mana lagi yang ada. Okay, menarik. Okay, sebagai orang yang paling senior di dalam CGM, saya percaya banyak pengalaman. Mesti banyak pengalaman kan? Rasanya macam banyak pengalaman, mungkin aktiviti program ataupun ada misi ke di bawah CGM. So, apa pengalaman yang mungkin Asma rasa masih segar di dalam ingatan? Tak kisahlah benda yang paling baik ataupun benda buruk, tapi benda tu masih segar dalam ingatan sekarang. Boleh ceritakan sikit ke? Saya rasa pergi misi lah kot. Pergi misi masa tu first misi saya. Dan for now yang terakhir lah kot. Tak tahu lagi kan. Itulah. Macam mana dia boleh tahu masa depan ni? Jangan macam tu. Okay, tak. Yang tu first misi saya. Masa tu pergi ke Turki. Kamp pelarian Palestin di Turki. Dengan kamp pelarian Palestin. Kamp pelarian di Syria. Masa tu macam mana macam nak tak kerti lah nak cerita. Masuk Turki, masuk Syria juga. Masuk Syria juga, tapi dekat border je lah. Yang saya paling terkejut masa masuk, sebab yang saya bayangkan kamp pelarian dia macam yelah kemah-kemah macam mana dia macam tak membangun sangat lah. Tapi bila saya masuk tu dekat yang saya pergi sebelum ni macam yang antara yang terbesar lah saya pergi, and then dekat situ saya terkejut sebab dia ada macam market. Walaupun orang berniaga. Macam kira macam agak maju lah untuk kawasan camp tu sendiri. Macam dia ada jual apa yang tak saya macam rempah. Saya tak ingat lah, tapi adalah banyak benda jugalah dia orang macam niaga kat situ. Oh, maksudnya bukanlah dia camp tu kemah duduk di dalam kemah semata ke tak? Dia ada di sekeliling tu macam ada penempatan, ada kemah-kemah lah keliling yang besar banyak, tapi dekat center tu macam ada juga kemah orang buka untuk jualan macam tu. Tapi yang yalah niaga jual beli tu pun emang dia orang cakap lah. Yalah, walaupun kehidupan dia orang macam tu, hidup perlu diteruskan juga kan, takkan nak mengharapkan pada bantuan semata. Tapi sebagai orang yang bersifat murah hati, tetap bantuan diberikan kepada mereka. Oh, macam tu. Okey. Itu pengalaman yang Asma tak boleh lupa. Ada keinginan lagi tak nak pergi misi luar negara? Mestilah ada. Tapi sekarang ikut turn lah kan. Betul, kita ada turn. Dulu tak ada orang, so boleh lah kita macam pergi kan. Sekarang macam dah ramai, so bagilah peluang dekat orang semua merasa. Kalau boleh saya tahu masa pergi kamp pelarian tu semua, apa yang Asma rasa? Maksudnya macam yang rasa macam sebab tengok keadaan dia orang rasa macam bersyukurnya aku hidup kat Malaysia ke, ataupun macam mana? Masa nak masuk Syria tu kot, sebab yang saya dimaklumkan sebelum ni, kalau saya tak silap lah, nak masuk Syria tu orang perempuan macam susah sebenarnya nak lepas. Tapi masa kita orang pergi tu macam alhamdulillah macam dipermudahkan, macam sekejap je. Sebab tak silap saya masa tu wali dia wali baru, and then masa tu juga tak silap saya macam ada ni kot pengeboman di kawasan, saya tak ingat kat mana, Aleppo ke kat mana entah. Tapi masa tu macam risau jugalah, ingat macam yelah macam kalau betul-betul ni macam dekat risiko ke apa ke risiko. Itulah kot yang saya rasa tu sikit. Menarik sebenarnya, sebab yelah macam saya tak ada pengalaman ke luar negara lagi kan. Doalah satu hari nanti. Amin. Okey. Itu pengalaman Asma lah sepanjang join misi di bawah CGM. Macam mana pula dengan apa yang Asma suka tentang CGM? Sama juga macam yang lain-lain kebajikan. Tapi saya boleh tambah satu lagi kot, lunch free setiap hari. Itulah kot. Jimat duit lah. Tapi mungkin saya boleh disclaimer kot, sebab memang macam kami ada mendapat beberapa benefit, tapi tidaklah menggunakan. Saya takut orang salah faham. Betul. Kami tidak, sumbangan anda kami tak usik. Kami ada kos operasi yang dah ditetapkan, dan itulah yang digunakan untuk segala perbelanjaan di sini. Okey. Disebabkan Asma adalah orang yang senior di sini,
Asma melihat CGM ini membangun? Maksudnya dari tahun 2013 CGM ada, bukan nama CGM, masa tu bukan nama CGM kan. Tak ada office pun lagi. Office start ada pada tahun 2019. Yang mana itulah Asma masuk. Tahun yang saya masuk. 2019 juga. Maksudnya dah hampir 4 tahun. 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Okey, 4 tahun lebih dah. Okey, 4 tahun lah. Maksudnya Asma tengok CGM grow. Yang mana mungkin jauh di sudut hati Asma, saya tak pasti. Mungkin Asma nak tahu apa lagi CGM boleh buat pada masa akan datang. So apa impian, harapan Asma untuk CGM sendiri? Kalau dulu memang CGM awal-awal penubuhan tu memang tak dikenali ramai lah, susah jugalah sebab masa tu saya pegang social media kan, nak menaikkan macam followers Instagram tu sendiri pun memang susah. Sampai saya kena run ads untuk ni lah, cari followers, nak apa panggil, untuk awareness semua. Tapi sampai satu tahap yang saya rasa macam followers tu macam not bad lah, macam dah ramai juga yang tahu. Tapi dalam masa yang sama masih juga ada followers CGM yang confused dengan CGM ni under NGO ... macam tu. Tapi sebenarnya tak pun, macam dia orang masih confused, dia ingatkan NGO yang sama ke, di bawah NGO tersebut ke apa ke. Jadi saya rasa macam in future saya harap lah CGM dapat dikenali dengan sendiri. Dengan nama dia sendiri, macam tu. Dan sekarang ni CGM kan lebih banyak fokus utama kepada Gaza kan. Saya harap satu hari nanti juga macam CGM ni dapat meluaskan lagi kawasan sasaran dia selain Gaza. Sebab sekarang ialah kita macam ada macam bantu selain Gaza dekat tempat lain juga kan. Tapi macam tak adalah fokus utama kita kepada tu sangat. So maksudnya Asma mengharapkan sumbangan yang disalurkan melalui CGM itu lebih meluas. Betul. Tidak berfokus pada Gaza semata. Tapi itu tak utamanya Gaza lah kan, sebab kita cinta Gaza Malaysia. Betul. Saya terlepas tadi, saya nak tahu juga job scope Asma. Maksudnya sebagai seorang digital marketer, apa yang Asma, tanggungjawab Asma sebagai seorang digital marketer? Okay, sekarang ni yang memang saya buat dulu adalah run ads lah, FB ads. Yang keduanya saya buat juga untuk broadcast email ataupun email dan juga SMS. Untuk WhatsApp pun ya juga. Penyumbang CGM yang dapat email, SMS tu, inilah orangnya. Inilah orangnya yang menghantar SMS kepada anda. Saya lah tu. Yang nampak iklan dekat Facebook, inilah orangnya. Yang close sponsor, inilah orangnya. Okey. Itu lagi ada lagi saya buat landing page. Bila tekan link masuk satu page, inilah orangnya yang buat. Asma sangat berjasa pada CGM. Dia seorang je faham macam mana nak susun landing page ke apa ke. Itulah kepakaran, kemahiran dia pada itu. Lagi ada macam yang lain ke? Adalah yang lain-lain tu, tapi saya rasa itu je lah kot saya kongsikan. Yang utamanya lah. Okay, faham. Okay. Kedua, terakhir, mungkin Asma boleh kongsikan sedikit pesanan atau apa-apa nasihat buat orang-orang di luar sana yang mungkin berminat dalam bidang sukarelawan ataupun kemanusiaan. Apa-apa je yang Asma fikir, sebab Asma sendiri pernah pergi ke kem-kem pelarian. Macam contoh, saya bagi contoh, ada salah seorang tim CGM tadi, dia kata untuk menjadi sukarelawan ni tak mudah pun, sebab sebenarnya perlukan pengorbanan mental dan fizikal. Kita kena ready mental dan fizikal. So macam Asma sendiri yang pernah ke tempat-tempat yang sebegitu, yang penuh dengan cabaran, apa pesanan Asma untuk orang yang nak cuba untuk ceburi bidang sukarelawan? Cuba je lah. Cuba je lah.
Sebab sebab saya pun mula-mula daripada niche lain kan. Macam bila kita masuk bidang kemanusiaan ni, kita dapat rasa macam satu kepuasan bila kita buat kerja tu macam, tapi dalam masa yang sama kita dapat bantu tolong orang. So dia rasa macam puas lah untuk diri sendiri. Itu je lah kot yang saya boleh. So cuba je lah. Jangan takut untuk mencuba. Yes. Tanpa mencuba kita tak akan tahu apa yang kita akan hadap. Alhamdulillah, setakat itu je. Asma, thank you so much for the time. Sudi untuk bersama saya di semeja bersama CGM. Asma tanya dia macam takut-takut, malu-malu macam tu. Tapi diberanikan diri. Sebab macam Asma cakap, tak cuba tak tahu. So cuba je lah. Dan Asma cuba je. Okay Asma, mungkin boleh promote buku Tuan Adi? Tak apalah, Aida lah yang Okay. Okay. Saya sekadar sedikit jangan lupa untuk dapatkan buku kedua Tuan Nadir Al-Nuri, Seinci dari Kematian, kesinambungan daripada buku yang pertama iaitu Sedekat di Penjara Terbesar Dunia, mengisahkan tentang keadaan sebenar, pengalaman-pengalaman Tuan Nadir sendiri sepanjang beliau berada di Gaza. Kita boleh tahu apa keadaan di sana dari kacamata Tuan Nadir melalui bacaan buku-buku beliau. So jangan lupa dapatkan, sebab buku ni sangat-sangat bermanfaat, terutamanya untuk orang yang nak jadi sukarelawan. Kena tahulah keadaan sebenar kan macam mana. Okay, InsyaAllah jangan lupa untuk beri sokongan anda kepada social media melalui social media Cinta Gaza Malaysia di Facebook, di YouTube, Telegram dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.